Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 亲爱的在主里的弟兄姊妹， kita sangat bersyukur hari ini bisa beribadah kepada Tuhan. 我们感谢主，今天可以来参加崇拜。 Setiap orang Kristen harus beribadah ke rumah Tuhan. 每一位基督徒都必须来做崇拜。 Kita harus datang di hari Minggu bersama-sama beribadah kepada Tuhan. 在主日，我们一起来到主的家中一起敬拜。 Apakah itu beribadah? 什么叫做敬拜？ Ibadah seperti apa yang Tuhan kehendaki bagi kita orang Kristen? 什么样的敬拜是上帝要我们做的？ Ada orang-orang berpikir yang penting datang ke gereja. 有的人认为只要来到教会就好了， Yang penting duduk di bangku gereja. 只要我坐在教堂就好了。 Tapi hati dan pikirannya tidak sepenuhnya kepada Tuhan. 但是，他们的心思意念都不专注于神。 Ada juga yang berpikir yang penting saya sudah berikan persembahan kepada Tuhan. 也有一些人认为，只要我献上奉献就好了， Maka itu cukup saya katakan beribadah kepada Tuhan. 那这样就已经算是敬拜了。 Ada juga yang datang ke gereja tetapi tidak tahu siapa yang dia sembah. 也有一些人来教会，但是不确定自己所敬拜的对象。 Ada juga yang datang ke gereja tetapi untuk memuaskan keinginannya saja. 也有一些人来教会是为了满足于自己的欲望， Dia mau ibadah menurut caranya sendiri, 他更愿意按照自己的意愿来敬拜， bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. 而不是按照神的旨意。 Nah, hal ini sangat penting kita ketahui. 这些是我们必须知道的。 Ibadah yang seperti apa yang Tuhan kehendaki, 什么样的敬拜才是合神心意的？ supaya kita bisa mengerti dan melakukan dengan benar, 让我们明白也正确的遵行， supaya ibadah kita tidak sia-sia begitu saja, 让我们的敬拜不是徒劳枉然的， tetapi ibadah kita sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. 而是可以真正的荣耀主名。 Kalau kita membaca firman Tuhan yang tadi dibacakan, 如果我们刚才读的经文， konteksnya ini adalah percakapan antara Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. 这里是主耶稣和一位撒玛利亚妇人的对话。 Sebelumnya Tuhan Yesus berbicara tentang air kehidupan. 之前主耶稣提到关于生命之水， Tuhan Yesus menyampaikan bahwa jikalau perempuan ini selamat, dia harus percaya kepada Tuhan Yesus. 主耶稣告诉妇人，如果你要得救，你必须信靠主。 Setelah itu Tuhan Yesus menyampaikan dosa apa yang sedang dilakukan oleh perempuan Samaria ini. 主耶稣还明确摆出撒玛利亚妇人所犯的一切罪， Bahwa dia tinggal bersama dengan seorang lelaki yang bukan suaminya. 乃是她和一位男士同居。 Karena Tuhan Yesus mengetahui segala sesuatu. 因为主耶稣是无所不知的。 Lalu di ayatnya yang ke-19, perempuan itu berpikir bahwa Tuhan Yesus inilah nabi itu. 然后在第19节提到，撒玛利亚妇人认为主耶稣就是先知。 Perempuan itu percaya bahwa Tuhan Yesus ini adalah utusan Tuhan Allah. 撒玛利亚夫人知道主耶稣就是上帝所差遣的， Lalu dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus meminta dia bahwa harus beribadah di Yerusalem. 他也意识到主耶稣要求他必须在耶路撒冷敬拜。 Nah, tetapi Tuhan Yesus membantah daripada pemikiran perempuan ini. 可是主耶稣否认了这妇人的说法。 Kalau kita melihat di ayat yang ke-21 dikatakan, percayalah kepadaku hai perempuan. 如果在第21节我们可以看到，主耶稣说，你
应该信我， Saatnya akan tiba. 时候将到。 Artinya ada transisi dalam penyembahan kepada Tuhan. 所以这敬拜是有过程的， Bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. 那就是你们拜父也不在这山，也不在耶路撒冷。 Nah, kalau kita melihat sejarah orang Samaria 如果我们看撒玛利亚人的历史， di akhir pemerintahan Raja Persia yang bernama Darius, 在最后一位波斯王的统治大流士王， ada seorang imam di Israel anaknya bernama Yohanes. 在以色列有一个祭司，他的儿子名叫约翰， Dia mendirikan sebuah kuil di Gunung Gerizim. 他在基利心山上建造了一座庙， Dan disitulah orang Samaria pergi beribadah. 然后所有撒玛利亚人都到那里去敬拜。 Makanya Tuhan Yesus mengatakan bukan di atas gunung ini. 于是主耶稣说，不是在此山， Gunung yang dimaksud di situ adalah Gunung Gerizim. 所指的山指的是基利心山， Dan Tuhan Yesus juga mengatakan bukan lagi di Yerusalem. 也不是在耶路撒冷。 Kalau kita melihat di perjanjian lama, pusat ibadah itu di Yerusalem. 如果我们读旧约圣经，我们知道，敬拜神是在耶路撒冷。 Bahkan kalaupun mereka di luar Israel, mereka harus berdoa menghadap bait suci di Yerusalem. 就算人在耶路撒冷以外，他们也必须面向着耶路撒冷的方向。 Itulah yang dilakukan Daniel ketika dia berdoa menghadap bait suci di Yerusalem. 这就是但以理所敬拜的方式， Istilahnya sekarang berkiblat. 意思就是，定准方式。 Berkiblat artinya menghadap di satu tempat atau menghadap di Yerusalem. 意思就是定准某一个方向， Jadi tidak harus pergi ke Yerusalem untuk beribadah 所以不一定要到耶路撒冷， dan tidak juga harus beribadah menghadap Yerusalem. 也不一定要面向着耶路撒冷。 Dikatakan oleh Tuhan Yesus bukan di atas gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. 耶稣在此强调，不是在此山，也不在耶路撒冷。 Lalu Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. 然后22节提到，你们所拜的，你们不知道。 Untuk menegaskan bahwa pemahaman perempuan Samaria ini salah. 要强调撒玛利亚夫人的说法是不对的。 Dikatakan kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. 要说撒玛利亚夫人所拜的是她不认识的。 Kenapa orang Samaria tidak mengenal? 为什么撒玛利亚夫人不认识、不知道？ Bagaimana beribadah dengan benar? 为什么他们不知道正确的敬拜方式？ Beberapa minggu lalu Bapak Pendeta ada sampaikan sejarah orang Samaria itu. 那几个星期之前，牧师已经提过撒玛利亚人的历史。 Mengapa orang Samaria begitu dibenci oleh orang Israel? 为什么撒玛利亚人是那么的被以色列人鄙视， Begitu direndahkan oleh orang Israel? 被以色列人看不起？ Karena mereka sudah melakukan perkawinan campur. 因为他们已经进行了混乱婚姻。 Perkawinan campur dengan bangsa-bangsa lain. 因为撒玛利亚人已经以别的民族进行了 Dan 婚 mereka 姻， juga tidak sepenuhnya beribadah kepada Tuhan. 他们也不是真正的敬拜神。 Orang Samaria hanya menerima 5 kitab Musa saja. 撒玛利亚人只接受摩西五经， Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 创世纪、出埃及记、民数记、生命记， Itu saja yang mereka terima. 他们只接受这5本。 Tetapi kitab-kitab lain mereka tolak.
其他的他们不接受， Sehingga pengenalan akan Tuhan itu tidak begitu jelas bagi orang Samaria. 于是他们对圣经的理解不太明确。 Kalau kita melihat perjanjian lama ada 39 kitab. 如果我们看旧约圣经，一共有39本， Tetapi orang Samaria hanya menerima kitabmu saja 5 kitab. 但是撒玛利亚人只接受最前面的5本。 Makanya Tuhan Yesus mengatakan kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. 于是主耶稣说：“你们所拜的，你们不知道； Sebaliknya orang Israel menyembah apa yang mereka kenal. 而以色列人所敬拜的，他们知道， Dikatakan sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. 因为这里提到，救恩来自犹太人， Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. 以色列是上帝所拣选的民族， Sepanjang zaman status bangsa pilihan Tuhan ini tidak akan pernah hilang. 而这个称呼是永远改变不了的。 Saya mau tegaskan gereja tidak menggantikan status bangsa Israel. 这里传道要强调，教会不能代表以色列民族。 Ada yang mengatakan status Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan sudah digantikan oleh gereja. 有的人说，以色列人的身份已经被教会所代替了， Jadi bagi mereka bangsa Israel sekarang bukan lagi bangsa pilihan Tuhan. 所以以色列人已经不是神的选民了， Itu adalah pemahaman yang keliru. 那是错误的理解。 Gereja dan bangsa Israel adalah dua hal yang berbeda. 教会和以色列民族是两个不同的事。 Israel bangsa pilihan Tuhan, 以色列是神的选民， gereja adalah umat Tuhan. 教会是神的百姓。 Makanya dalam hal peperangan apapun kita tetap percaya Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. 所以，哪怕有在一系列战争中，我们相信以色列是神的选民。 Selain itu bangsa Israel memiliki seluruhnya perjanjian lama. 除此之外，以色列人拥有所有的旧约圣经， Sehingga mereka bisa mengenal Tuhan lebih jelas. 所以他们更能够深入的理解上帝。 Dan keselamatan itu juga datang dari bangsa Israel. 这里提到救恩也是来自犹太人， Tuhan Yesus lahir dari bangsa Israel. 主耶稣从犹太人， Lahir dari keturunan Raja Daud. 从大卫王的后裔。 Bangsa-bangsa bisa mengenal keselamatan karena bangsa Israel. 万邦可以认识救恩，可以领受救恩，因为以色列国。 Tuhan Allah menurunkan Mesias datang ke dunia melalui bangsa Israel. 上帝赐下弥赛亚基督，通过犹太人。 Makanya di sini Tuhan Yesus mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. 于是这里主耶稣说，因为救恩是从犹太人出来的。 Lalu ayat yang ke-23 Tuhan Yesus menegaskan bahwa saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. 然后第23节，主耶稣说：“时候将到，如今就是了。 Penyembahan seperti apakah yang Tuhan kehendaki? 什么样的敬拜是神所喜悦的？ Bukan lagi di atas gunung Gerizim. 已经不是在基利心山上， Bukan lagi harus ke Yerusalem. 也不是要到耶路撒冷。 Tuhan Yesus mengatakan penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. 主耶稣说：“用心灵和诚实拜父的，才是这样的人才是算敬拜神。 Menyembah dalam roh dan kebenaran. 以心灵和诚实。” Di ayat ke-24 kembali ditegaskan. 在第24节再次强调， Dikatakan harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 这里提到必须以心灵和诚实敬拜。 Mungkin kita pernah baca kalimat ini.
也许我们之前读过这句话， Dan kita sering mendengar ketika pemimpin doa mengatakan, biarlah kami beribadah dalam roh dan kebenaran. 或者我们听过祷告诗一般会说，求主以圣灵和真理带领我们。 Tetapi kita mungkin kurang mengerti apa maksudnya beribadah dalam roh dan kebenaran. 但也许我们不太明白它的意思。 Tuhan Yesus mengatakan kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. 主耶稣说，我们必须用心灵和诚实敬拜， Karena inilah yang dikehendaki oleh Allah Bapa. 因为这就是上帝所愿望的， Ibadah dalam roh dan kebenaran. 以灵和真理敬拜。 Pertanyaannya apa maksudnya? 问题是什么意思？ Yang pertama kita mau melihat beribadah dalam roh. 首先，我们要看以心灵敬拜。 Beribadah dalam roh artinya hati pikiran kita yang secara seluruhnya fokus dalam menyembah Tuhan. 这里意味着我们的心和意念要完全专注于神， Hati pikiran kita sepenuh-penuhnya tertuju kepada Tuhan. 我们的心和意念单单仰望着神。 Jadi bukan poinnya pada lokasi atau tempat. 所以问题不在于地点， Di mana saja kita bisa beribadah kepada Tuhan. 我们无论在哪儿都可以敬拜神， Juga bukan maksudnya jasmani yang ditonjolkan dalam beribadah. 也不是在突出我们的外表。 Saya ada melihat di media sosial ada satu gereja. 我在社交媒体看过有一个教会， Mereka beribadah dengan joget-joget, lari-lari dan bersuara terteriak. 他们的敬拜模式是蹦蹦跳跳、跑跑逃逃的那种方式。 Bagi orang itulah ibadah yang benar. 很多人认为这就是敬拜， Tetapi Tuhan Yesus mengatakan harus beribadah dalam roh. 但是主耶稣告诉我们要用心灵敬拜。 Kita bisa duduk dengan tenang dan beribadah dalam roh. 我们完全可以平静地坐着。 Roh itu berarti hati dan pikiran kita. 灵这里代表我们的心和意念， Hati yang begitu sukacita, semangat di dalam beribadah kepada Tuhan. 是我们带着被点燃的心灵来敬拜， Hati kita yang begitu mengasihi Tuhan. 是我们非常爱神的灵， Hati kita yang begitu bergembira datang kepada Tuhan. 是我们带着喜乐来敬拜神的灵。 Jadi hati kita sungguh-sungguh sepenuh-penuhnya dalam menyembah Tuhan. 所以我们的心思意念是完完全全专注于敬拜主， Bukan hati yang begitu berat dalam beribadah kepada Tuhan. 而不是沉重的心， Bukan hati yang begitu bosan di dalam memuji nama Tuhan. 不是很无聊的心。 Kadang ada orang Kristen datang ke gereja seperti terpaksa. 有时候基督徒来教会是很不情愿的， Dalam bernyanyi tidak ada suatu semangat di dalam memuji Tuhan. 唱赞美诗时，根本都没有活力， Tidak ada cinta kasihnya dalam beribadah kepada Tuhan. 也显现不出对神的爱。 Itu bukanlah ibadah yang benar. 这不是正确的敬拜。 Hati kita ini waktu kita duduk di gereja beribadah sepenuh-penuhnya untuk Tuhan. 当我们来到这个教会，我们要把心思全部献上于主， Pikiran kita sepenuh-penuhnya tertuju kepada Tuhan. 我们的心思要专注于主， Pikiran kita bukan di tempat lain. 不要走神， Pikiran kita bukan memikirkan pekerjaan kita besok. 不要去先想工作上的事。 Banyak orang Kristen duduk di gereja memang.
很多基督徒坐在教会，坐在教堂， Kepala kita menghadap depan memang. 头是仰望着前面， Tapi bagaimana dengan pikiran kita? 但是内心呢？ Apa yang sedang kita pikirkan? 但是在想什么呢？ Apa kita sedang berpikir setelah ini saya mau kemana? 也许想一会儿要去哪儿， Apakah kita sedang berpikir pekerjaan apa yang saya lakukan besok? 或者想明天的工作。 Kita tidak memikirkan tentang firman Tuhan itu. 我们根本都没有去琢磨神的话语， Kita tidak memikirkan tentang Tuhan pada saat beribadah. 我们此时此刻都没有真正的纪念主， Itu berarti tidak sepenuh-penuhnya pikiran kita untuk Tuhan. 那说明我们是没有全心全意的敬拜。 Kita datang duduk hanya untuk menghadirkan fisik kita saja di gereja. 我们坐在这里只是形式上而已， Tetapi hati dan pikiran kita bukan untuk Tuhan. 但是心思意念没有献上给主。 Bahkan kita lebih gampang berbicara dengan teman kita yang ada di samping. 甚至很容易都和身边的朋友聊起来， Ada juga penasaran buka handphone dan main handphone. 有的对手机更感兴趣， Pemikirannya ke media sosial. 看一下社交网络。 Nah, kalau seperti begini dalam hal beribadah, ini bukanlah ibadah yang Tuhan kehendaki. 如果我们一直以来都是以这种的敬拜模式，那么这不是神所喜悦的。 Saudara-saudara, kita adalah manusia yang berdosa. 弟兄姊妹，我们都是罪人， Manusia yang lemah. 是软弱的， Kita gampang tergoda oleh sesuatu. 我们很容易被诱惑。 Maka ketika kita beribadah, maka kita harus jauhkan godaan itu. 所以，当我们做敬拜的时候，我们尽量远离这些诱惑， Jangan sampai ada sesuatu yang mengganggu kita dalam beribadah kepada Tuhan. 不要允许有什么事来让我们转移敬拜神的心。 Handphone kita matikan. 把手机关机， Biar kita tidak tergoda untuk beribadah kepada Tuhan. 所以我们才不会诱惑去玩手机。 Jangan sampai nanti hati pikiran kita tidak sepenuhnya kepada Tuhan. 不要让我们的敬拜不讨神喜悦。 Sebelum kita mulai ibadah, kita harus berdoa kepada Tuhan. 而我们做敬拜之前，我们先祷告， Tuhan, tolong saya 求主帮助我们， supaya waktu beribadah 好叫在敬拜中， hati saya dengan sukacita, 我们带着喜乐的心， begitu mengasihi Tuhan, 是爱主的心， begitu semangat 是活跃的心， untuk menyembah Tuhan. 来敬拜神。 Kiranya pikiran saya 愿我的心思 tidak di tempat lain, 都不走神， hanya memikirkan tentang Tuhan, 都只单单纪念主， sepenuh-penuhnya tertuju kepada Tuhan. 全心全意爱主。 Raja Daud memberikan kita contoh yang sangat baik. 大卫王已经给我们很好的例子， Dia menginginkan untuk berdiam di rumah Tuhan. 他很渴望安在神的家中， Bukan sekedar hanya duduk saja. 不只是坐着， Tapi Daud mengatakan untuk menikmati hadiratnya Tuhan. 但是大卫王说是来享受神的同在， Untuk merenungkan tentang Tuhan. 要思考神的话语， Sepenuh-penuhnya hati pikirannya untuk Tuhan. 是完完全全专注于神。 Jadi saudara-saudara, ketika kita mengatakan saya mau beribadah kepada Tuhan, 所以弟兄姊妹，当我们说我们要来敬拜神， maka siapkan hati pikiran kita. 我们先预备好我们的心， Tenangkan diri kita. 让我们自己平静下来， Berdoa kepada Tuhan 向神祷告， supaya waktu kita beribadah 好叫我们敬拜中 sepenuhnya kita fokus kepada Tuhan. 全心敬拜主， Tidak ada hal lain yang mengganggu kita. 没有别的事情困扰我们， Karena itulah yang Tuhan kehendaki. 因为这就是神所希望的。 Tuhan Yesus mengatakan harus beribadah dalam roh.
主耶稣告诉我们要用心灵。 Roh di sini berbicara tentang hati dan pikiran kita. 灵这里代表我们的心思意念。 Mari kita koreksi diri kita masing-masing. 来，我们自我检讨一下， Bagaimana diri kita ketika kita datang ke gereja? 我们在敬拜中是什么样的？ Apakah kita selama ini beribadah dengan sungguh-sungguh hati pikiran kita kepada Tuhan? 我们一直以来有没有真真切切的敬拜？ Jangan sekedar hanya duduk di gereja, 不要单单坐在教堂， tapi hati pikiran kita di tempat lain. 但是心在别处。 Orang mungkin lihat kita bisa duduk tenang, 也许人家看到我们很平 tapi 静， siapa yang tahu pikiran hati kita? 但是谁知道我们的心？ Manusia tidak tahu, 人不知道， tapi Tuhan kita maha tahu. 但是神是无所不知的。 Saudara-saudara, Tuhan menghendaki kita bukan hanya hadir secara fisik, 弟兄姊妹，神要我们不只是肉体参与， tapi seluruh hidup kita 而是我们全部生命 sepenuhnya beribadah kepada Tuhan. 都交托于主，敬拜主。 Inilah ibadah yang Tuhan kehendaki. 这就是神所喜悦的。 Selanjutnya dikatakan beribadah dalam kebenaran. 接下来用诚实敬拜， Apa maksudnya beribadah dalam kebenaran? 这意味着什么呢？ Kebenaran tentunya berbicara tentang firman Tuhan. 诚实在这里明确的讲述神的话语， Artinya waktu kita beribadah kepada Tuhan, 意味着我们敬拜的时候 harus memiliki pengertian yang benar, 要持有正确的理解， pemahaman yang berdasarkan ajaran firman Tuhan, 要根据正确的教义的理解， harus memiliki iman yang benar, 要持有正确的信仰， iman yang sesuai yang diajarkan oleh Alkitab. 一个符合圣经的信仰。 Banyak orang mengatakan beribadah, namun dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. 很多人在敬拜，但是心中不是完全相信主耶稣是我们的救世主， Dia memiliki iman yang sesat. 他有邪恶的教导。 Kalau kita beribadah dengan pemahaman seperti demikian, maka kita sesungguhnya tidak beribadah dengan benar. 如果我们持有这种观念，那说明一直以来我们都错误的。 Banyak orang beribadah, tetapi dia tidak percaya kepada doktrin Allah Tritunggal. 很多人在做敬拜，但是不相信三位一体的教义基础， Maka hal itu pun bukan ibadah yang benar. 那么这也不是正确的敬拜。 Kita harus memiliki pemahaman berdasarkan ajaran firman Tuhan. 我们必须根据信仰，根据圣经的教导来敬拜， Karena yang kita sembah adalah Tuhan Allah kita. 因为我们所敬拜的是我们的父神。 Ibadah kita mau berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. 我们的敬拜是要献给神， Tetapi kalau pemahaman kita tentang dia keliru, ibadah kita tidak berkenan di hadapannya. 但是如果对他的理解都是错误的，那么我们的敬拜是不合神心意的。 Kalau kita mengatakan memang Tuhan Yesus juru selamat, tetapi bukan satu-satunya juru selamat. 如果我们说，当然主耶稣是救世主，但是不是唯一的救世主。 Nah, di media sosial lagi viral seseorang yang mengaku pendeta. 在社交我们可以看到有一个人称为自己是牧师， Mengaku pendeta dan dia punya jemaat. 他也有会众， Tetapi dia mengajarkan tidak harus percaya Tuhan Yesus barulah kita selamat. 但是他的教导是不一定要相信耶稣也能得救。 Dia mengatakan walaupun kita berbeda-beda agama, yang penting kita berbuat baik, itu pasti kita masuk surga. 他的教导是就算我们持不同的宗教和信仰，我们也可以得救。 Kalau punya pemahaman demikian, apakah ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan? 如果我们有这样的想法，我们的敬拜能合神心意吗？ Kita menolak kebenaran firman Tuhan. 这里我们正在否认神的真理， Maka Tuhan pasti tidak akan terima ibadah kita.
那我们的敬拜也不可能蒙神悦纳。 Dalam beribadah juga kita harus beribadah dengan cara yang benar. 在敬拜中，我们也要用正确的方式敬拜， Cara ibadah yang diajarkan oleh Alkitab. 是圣经所教导我们的敬拜方式。 Firman Tuhan mengatakan kita harus beribadah dengan hormat dan takut akan Tuhan. 圣经告诉我们，我们要以尊敬和敬畏的心来敬拜， Kita harus beribadah dengan sopan dan teratur. 我们要有尊重、端庄和得体的 Tetapi 敬拜。 banyak orang tidak mau ikuti ajaran Alkitab ini. 但是很多人不愿意遵行圣经， Banyak gereja di sana buat ibadah menurut caranya sendiri. 很多别的教会以自己的方式来主办敬拜， Mereka hanya memikirkan bagaimana jemaat itu tidak tidur. 他们只想办法如何让会众不睡着， Bagaimana jemaat itu bisa ketawa. 如何让会众哈哈大笑， Bagaimana jemaat itu penuh sukacita. 如何让这些会众充满喜乐， Akibatnya terjadi kekacauan di dalam ibadah. 于是造成了混乱， Tidak mau mengikuti ajaran firman Tuhan. 根本不愿意按照神的话语， Mau ibadah menurut caranya sendiri. 要按照自己的意愿。 Apakah inilah ibadah yang Tuhan kehendaki? 难道这是上帝所愿望的吗？ Kita harus beribadah berdasarkan ajaran kebenaran. 我们必须按照神的教导来敬拜。 Makanya gereja kita harus beribadah dengan tenang. 于是我们的教堂，我们要平静的，要有规矩的来敬拜。 Karena ibadah itu bukan untuk diri kita tetapi untuk Tuhan. 因为我们敬拜不是为了自己，是为了神， Bukan untuk memuaskan hati kita tetapi hati Tuhan. 不是讨自己喜欢，而是讨主喜悦。 Dan Tuhan telah memberikan petunjuk bagi kita bagaimana beribadah dengan cara yang benar. 而上帝已经告诉我们如何正确的敬拜方 Maka 式， kita harus melakukannya. 所以我们必须遵行， Beribadah dengan pengertian yang benar sesuai dengan firman Tuhan. 以正确的理解来敬拜， Ibadah dengan cara yang benar sesuai dengan firman Tuhan. 以正确的方式来敬拜。 Kita tidak boleh lepas daripada Alkitab. 我们不要脱离圣经的教导。 Banyak orang sekarang tidak mau mengikuti ajaran Alkitab. 现在很多人不愿意遵行圣经了， Bahkan berani mereka mengatakan Alkitab itu sudah tidak sempurna. 甚至说圣经已经不完全了， Alkitab itu tidak sesuai dengan kita sekarang ini. 说圣经已经不符合现在的生活了。 Alkitab itu kita harus perbaharui 圣经必须被更新了， menurut keinginan kita sendiri. 按照自己的喜悦。 Mereka tidak mau memegang ajaran firman Tuhan. 他们已经脱离了圣经。 Saudara-saudara, Tuhan Yesus menegaskan kamu harus beribadah dalam kebenaran. 弟兄姊妹，主耶稣一直强调，我们要以真诚来敬拜神。 Jadi dimanapun kita beribadah, 所以无论我们在哪儿， tidak harus di Yerusalem, 不一定要在耶路撒冷， tidak harus di Gunung Gerizim, 不一定要在基利心山， tidak harus di tempat tertentu saja. 不一定要在某一个特定的地点， Di mana saja kita bisa beribadah kepada Tuhan. 在哪儿都可以敬拜神。 Asalkan kita beribadah dalam roh dan kebenaran. 只要我们用心灵和诚实敬拜神。 Waktu kita ibadah, hati kita, pikiran kita sungguh-sungguh sepenuhnya kepada Tuhan. 只有我们敬拜时，我们的身心都专注于神。 Hati pikiran kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. 只有我们的心都单单仰望着神。 Waktu kita ibadah dengan iman yang benar, 当我们以正确的信仰来 dengan 敬拜， pemahaman yang sesuai firman Tuhan, 以正确的理解来敬拜， dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan, 以符合神心意的方式来敬拜， sesuai dengan ajaran firman Tuhan. 符合神的教导。 Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita belajar Alkitab, 所以弟兄姊妹，来，我们一起学习圣经， baca firman Tuhan,
读神的话语， Banyak orang tidak mau membaca Alkitab, 很多人不愿意读圣经， sehingga gampang orang menyesatkan kita. 所以很容易被带走偏了。 Sekarang orang pikir yang membaca Alkitab hanya pendeta dan guru-guru yang mengajar di dalam gereja. 不要以为读圣经只是牧师传道人的工作。 Masalahnya setiap hari orang-orang di luar sana akan bertemu dengan saudara-saudara 但是外邦人每天都与我们见面， dan akan gampang menggoda saudara-saudara. 也很容易被他们诱惑。 Maka kita harus baca Alkitab, 于是我们必须读圣经， pelajari firman Tuhan, 好好学习神的话， supaya pengetahuan kita tentang Tuhan semakin bertumbuh. 所以我们更深入的去理解。 Kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin hidup sesuai dengan firman Tuhan. 所以我们可以更认识主，更按照主的旨意活着。 Apa yang kita pegang firman Tuhan kalau kita tidak tahu apa-apa? 那我们要抓什么？如果不是抓神的真理， Tidak ada pegangan kita kalau kita malas untuk belajar firman Tuhan. 如果我们懒惰读圣经，我们根本不知道什么叫做真理。 Setiap hari kita bisa sisihkan beberapa menit baca Alkitab. 每一天我们腾出几分钟来读圣经。 Saat khotbah, saat ngajar firman Tuhan, kita fokuskan diri kita untuk dengarkan. 在讲道时，在听传讲时，我们专心的去听， Supaya kita semakin mengenal kebenaran itu. 所以我们可以真正的去明白。 Dan dalam beribadah kita bisa beribadah dalam kebenaran. 而在敬拜中，我们也可以以正确的方式敬拜。 Mengapa kita harus beribadah dalam roh dan kebenaran? 为什么我们要以心灵和诚实敬拜神？ Tuhan Yesus memberikan alasannya. 主耶稣给我们答案， Di ayat yang ke-24 dikatakan Allah itu roh. 因为在24节说神是个灵。 Apa maksudnya Allah itu roh? 神是个灵是什么意思？ Artinya Allah itu bukan seperti manusia 说明神不是像人一样， yang memiliki jasmani, 我们拥有肉体， yang memiliki fisik seperti kita. 像我们有具体的形态， Dia tidak bisa dipegang dan tidak bisa dilihat karena roh. 因为是灵，所以看不着也摸不着。 Namun meskipun dia adalah roh, dia mengetahui segala sesuatu. 但虽然是灵，它是全知的。 Memang kita tidak bisa lihat dia, 虽然我们看不到它， tapi dia melihat kita. 但是它看到我们。 Dimanapun kita berada, 无论我们在何处， dia mengetahuinya. 它知道。 Allah itu maha kuasa. 因为神是全能， Allah itu maha tahu. 神是全知的。 Secara manusia kita memang tidak bisa memandangnya. 我们作为人，肉眼看不到， Bukan berarti dia tidak ada. 但不代表它不存在， Bukan berarti dia tidak lihat kita. 不代表他就看不到我们。 Dia mengetahui kita. 他知道我们的内心， Maka dimanapun kita beribadah, 所以无论我们在哪儿敬拜， Tuhan tahu. 神知道。 Masih ingat apa perkataan Tuhan Yesus? 还记得主耶稣的话？ Kalau orang berkumpul 1, 2, 3 orang berkumpul di dalam namaku, 如果人1、2、3， maka aku hadir di situ. 那么我就与他们同在。 Tuhan Yesus ada dimanapun kita berada. 主耶稣无论我们在哪儿，他与我们同在。 Maka ibadah itu tidak hanya di satu tempat saja. 所以敬拜不单单在一个地点， Dimanapun kita bisa beribadah kepada Tuhan. 无论在何处，我们都可以。 Lalu dikatakan Allah itu roh. 然后提到神是个灵， Dia mengetahui hati pikiran kita. 他知道我们的心思意念， Bagaimana kita beribadah kepadanya. 我们如何敬拜他？ Masih ingat apa kata Tuhan kepada Nabi Samuel? 还记得耶稣神怎么对撒母耳先知说的吗？
Tuhan mengatakan manusia melihat apa yang di depan mata. 主说，人看眼前的事， Tetapi Tuhan melihat hati. 但是神看我们的内心。 Tapi jangan pikir bahwa kalau kita duduk di sini, sudah itu namanya beribadah kepada Tuhan. 所以不要以为因为我们坐在这里，那就代表敬拜了。 Hati pikiran kita yang terutama dalam beribadah kepada Tuhan. 因为最重要的是我们的内心， Karena Allah kita mengetahui hati pikiran kita. 因为神知道我们的内心， Dia tidak dibatasi oleh apapun. 他不被任何事被 Maka 限 kita 制。 harus beribadah dalam roh dan kebenaran. 于是我们要用心灵和诚实敬拜。 Jadi saudara-saudara, mari kita evaluasi diri kita selama ini. 所以弟兄姊妹，我们一起检讨自己， Bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. 我们的敬拜是什么样的？ Apakah kita sudah sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? 我们已经认认真真的敬拜了吗？ Jangan hanya sekedar memanaskan bangku gereja kita, 不要只是搓热这椅子， tetapi sungguh-sungguh hati pikiran kita untuk Tuhan. 但是要真正的专注于神。 Mungkin saudara-saudara tidak senang mendengarkan perkataan ini. 也许弟兄姊妹不太乐意听这些， Mungkin saudara-saudara seperti tersinggung dengan perkataan ini. 也许有一点冒犯了。 Tapi saudara-saudara, kita harus beribadah sungguh-sungguh untuk Tuhan. 但是弟兄姊妹，我们必须认真的敬拜神， Benar-benar hati pikiran kita untuk Tuhan. 认认真真的我们的心思意念献上于神。 Karena ibadah itu bukan untuk manusia, 因为敬拜不是给人， tetapi untuk Tuhan Allah kita. 而是给我们的父神。 Jadi mari kita sungguh-sungguh beribadah sesuai kehendaknya. 于是我们要真真确确的来敬拜， Beribadah dalam roh dan kebenaran. 用心灵和诚实敬 Dan 拜， ibadah kita itu sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. 直到我们的敬拜真正的荣耀神的名。 Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. 愿主祝福我们大家， Mari kita bersatu di dalam doa. 我们一起来祷告。 Bapa kami yang ada di surga, 我们在天上的父， kami sangat bersyukur untuk firman-Mu 我们何等感恩主的话语， yang mengajarkan kami tentang beribadah, 教导我们如何敬拜， beribadah sesuai dengan kehendak-Mu, 符合神心意的敬拜， beribadah dalam roh dan kebenaran. 用心灵和诚实敬拜。 Tolong kami supaya bisa beribadah sungguh-sungguh untuk Tuhan. 求主帮助我们，可以真真切切的敬拜你， Setiap beribadah, hati pikiran kami untuk Tuhan Yesus. 让我们每一次祷告中都专注于你， Dengan segenap hati kami, seluruh hidup kami menyembah Tuhan. 让我们的一切都交托主的手中， Supaya ibadah kami sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. 好叫我们的敬拜真正的荣耀主名。 Bantu kami manusia yang lemah ini. 求主帮助我们这些软弱的人， Tolong kami supaya bisa beribadah sesuai dengan ajaran-Mu. 求主帮助我们以你的教导来敬拜你， Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. 求主赦免我们一切罪恶过犯。 Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们祷告奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。